sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj tentang nanti Allah tidaklah disepakati oleh para ulama akan tarikh berlakunya Isra dan Mi'raj. Yang disepakati oleh para ulama ialah berlakunya Isra dan Mi'raj. Dua benda yang beza. Isra dan Mi'raj, berlakunya Isra dan Mi'raj itu tidak ada khilaf di sisi ulama kerana sabit dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi bila berlakunya Isra dan Mi'raj itu bulan Rejab ke 27 Rejab ke ataupun tarikhnya itu adalah dikhilafkan oleh para ulama. Ulama selisih faham bab tu panjang lebar menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata bab tarikh tu tak payah nak di-highlightkan sangat apa semua. Mesti betul ke Ustaz 27 para ulama sepakat ke itu? Tidak. Yang sepakat ialah peristiwa itu berlaku. Tu kita kena faham baik-baik kan. Orang ada pandangan kata 27 Rejab, ada kata bulan selain daripada bulan Rejab, itu khilaf kan. Yang perlu kita yakini ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tak nak cerita apa yang berlaku dalam Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan dah dengar kata dah kalau hidupnya 60 tahun start dia sekolah rendah lagi, dia dah dengar cerita tentang Isra dan Mi'raj, daripada mana berlakunya, daripada Mekah kemudian pergi ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis naik ke langit pertama, siapa dia jumpa siapa sampailah langit tujuh, jumpa dengan Allah, apa yang Allah wajibkan semua dah biasa dah. Dah biasa dengar. Jadi tengah hari ini mati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bawa sikitlah katakan yang biasa yang boleh kita, yang saya nak ungkapkan ataupun saya nak ceritakan pada tuan-tuan, nak kongsikan dengan tuan-tuan pada tengah hari ini, tengah hari Jumaat ini mati Allah, ialah kita kata apa dia pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang sempat saya bagi tahu, saya kongsikanlah nyatakan. Yang pertama sekali menamati Allah Subhanahu wa taala, pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ialah zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap urusan kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala. Even menamati Allah, kita berada di tempat yang dalam tandas sekalipun, tidak salah untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Yang salahnya kalau kita sebut. Yang salahnya kita sebut. Mana kita tuntut sentiasa berzikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam keadaan kita berjalan, baring, duduk ke di mana-mana juga kita berada, kita dituntut untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan anggota badan kita ataupun dengan hati kita, supaya hubungan kita sentiasa ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat dalil yang mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj dalam surah Al-Isra, subhanalladzi, subhanalladzi. Tengok ayat itu Allah mulakan dengan perkataan subhan, tasbih. Allah ajar kita untuk kita sentiasa bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam salat kita tuan-tuan, setiap waktu kita, setiap kali kita salat, kita akan bertasbih satu rakaat. Yang kita tahu, setiap kali rukuk, setiap kali sujud, kita akan baca 3 kali. Sepanjang masa 5 waktu tu tak masuk lagi sembahyang sunat apa semua. Setiap kali kita rukuk, setiap kali kita sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada setengah pandangan tak nak letak wa bihamdi, dia nak letak subhana rabbiyal azim saja, subhana rabbiyal a'la saja. Tidak ada masalah. Benda itu khilaf di sisi ulama. Dalam hadis sebut subhana rabbiyal azimi sahaja, setakat tu. Subhana rabbiyal a'la, setakat tu saja. Tapi kita kata dalam ada ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i ditambah wa bihamdi berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Gandingan tasbih dengan tahmid itu. Maka tak ada isu kat situ, katakan tak usah bergaduh lah, katakan tak usah bergaduh, masing-masing ada hujah masing-masing. Nak baca subhana rabbiyal a'la saja ke ataupun nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak ada masalah, katakan. Benda itu dibenarkan, dibolehkan mati Allah. Jadi apa yang saya nak sebut mati Allah, kita subhan, kalimah perkataan subhanallah. Kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Kalimatani habibatani indallah. 2 perkataan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan.
Maknanya dua perkataan yang ringan pada mulut, berat pada timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa yang dimulakan dengan perkataan subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuan-tuan macam Allah ada kita kata apa ni dalam ayat tadi subhanalladzi asra bi 'abdi, kata para ulama di sana ada tasbih, ada ta'zim, ada tahmid. Ta'zim, tasbih makna mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim maknanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tahmid maknanya memuji Allah Subhanahu wa taala. So bila kita subhanallah, dalamnya terkandung gitu kan. Ada subhanallah, antara banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita digalakkan bertasbih setiap pagi dengan setiap petang, 100 kali pagi, 100 kali petang nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak riwayat-riwayat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan semua. Jadi Allah mulakan ayat tadi subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah mulakan dengan perkataan subhan, nak mengingatkan kita menghormati Allah supaya sentiasa beringat pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa beringat. Ini disebut oleh para ulama, katakan. Dan semua yang ada dekat atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 44, wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Maknanya setiap sesuatu nama Allah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu, pokok semua bertasbih belaka. Jadi kita ni tak lagi. Kita ni mukallaf. Tak? Yang mukallaf dua je, manusia dengan jin, katakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia, jin dan manusia itu kecuali untuk tujuan ibadat, mukallaf. Jadi kita ni tuntut untuk banyakkan tasbih, katakan. Ada subhanallah, paling ringan, paling pendek subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ikutlah, katakan. Ada baca begitu, wallahu a'lam. Itu yang pertama, tuan-tuan, durus pengajaran yang kita boleh ambil daripada kita kata apa ni Isra dan Mi'raj. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam ayat tadi, subhanallazi asra bi 'abdihi. Ada al-'abd, perkataan al-'abdu ni hamba. Hamba ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat istilah hamba ni pada manusia zalil, istilahnya dalam bahasa Arab zalil, makna hina. Ada. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala istilah hamba ni adalah satu yang merupakan kemuliaan, syaraf. Dalam bahasa Arab kita panggil syaraf, katakan. Berbezanya. Kenapa? Kenapa hina tuan-tuan macam Allah dekat manusia? Kita kata dekat pada manusia dianggap hina kerana hamba pada manusia itu adalah untuk kebaikan pemiliknya atau tuannya, bukan untuk kita. Mana setiap hamba tu, kalau pada manusia, si Fulan adalah hamba kepada si Fulan, apa sahaja yang dia buat adalah untuk siapa? Untuk diri sendiri ke ataupun untuk tuan dia? Untuk tuan dia. Makna benda tu nama Allah Subhanahu wa taala satu bentuk kehinaan. Berbanding dengan kita hamba pada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan buat satu amalan ibadah itu untuk Allah. Maknanya Allah berhajat kepada ibadah kita, tidak. Kerana dan apa ni ubudiyah, kehambaan pada Allah itu bila kita lakukan ibadat, kita lakukan ketaatan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kebaikannya tadi kepada kita pula. Ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berhajat kepada permintaan kita ke ibadah kita, tak ada, nyatakan. Bahkan kita yang memerlukan benda itu, dan akhirnya memati Allah Subhanahu wa taala yang dapat faedah kita balik. Berbanding dengan hamba kepada manusia, nyatakan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran perkataan hamba ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala adalah kita kata merupakan syaraf, kemuliaan pada seorang. Antaranya untuk Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ungkapkan dalam Al-Quran subhanallazi asra bi 'abdihi. Ada yang Allah Subhanahu wa taala dah israkan hamba-Nya.
Kerana tahap nak sampai tahap ubudiyah ni tuan-tuan mati Allah, kita lihat hari ni hamba ni, hamba kepada manusia, dia tak bila kata hamba ni, kita kata hamba manusia ni, bila pemilik dia, tuannya suruh buat satu kerja, hamba dia boleh tak kata tak boleh, tak buat? Tak berani cakap begitu, tak berani, takut dipukul, dibelasah, diseksa dan sebagainya. Dan kita kata tahap kehambaan itu pada Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kemuliaan ini, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita buat, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Maknanya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan, tugas kita apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu tanggungjawab kita. Kalau kita dapat capai sami'na wa ata'na, maka capailah kita istilah yang dipanggil tahap keubudiyahan ataupun ubudiyah, penghambaan yang sebenar. Dan bukan bermakna bila kita kata kita perhambaan itu, bukan bermakna kita kena duduk di masjid sepanjang masuk. Bukan maksudnya kita kena duduk solat, duduk baca Quran, duduk zikir sepanjang masuk, tidak. Itu silap faham kita. Ibadah ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengkategorikan kepada dua bahagian. Satu ibadah yang mahdah, yang kita kata semata-mata ibadah. Yang kedua bukan semata-mata ibadah. Apa dia ustaz, apa ni semata-mata ibadah dan bukan semata-mata ibadah? Yang dikatakan ibadah yang sebenarnya itu ialah yang disyariatkan kepada kita. Kita tak boleh buat untuk manusia, kita tak boleh buat untuk saya saja, tak, kita kena buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sembahyang. Kalau kita buat kerana lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia jadi syirik. Itu dia panggil ibadah yang semata-mata ibadah. Hak tu tak boleh tidak, kita kena buat kerana Allah. Ada satu lagi ibadah yang ghair mahdah, disebut dalam bahasa Arab begitu. Dalam bahasa Melayu nak terjemah yang saya tahu ialah bukan semata-mata ibadah. Tapi persoalan juga apa yang dimaksudkan bukan semata-mata ibadah itu? Maksudnya ialah asalnya itu dia kita katakan adat biasa. Konsep umumnya ada dalam konsep ibadah. Contohnya gitu, saya bagi contoh. Bila contoh lagi senang katakan. Kita mandi. Mandi. Mandi ni ada orang mandi kerana adat. Bangun pagi mandi, petang kan mandi, ada. Ataupun tengah hari kan mandi. Tapi ada orang mandi kerana ibadah. Kerana syariat menuntut. Innallaha wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sukakan pada orang yang bertaubat, Allah suka orang yang bersih. An-nazafatu kata at-tahara syatrun minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. So atas dasar konsep umum itu menyebabkan benda yang adat tadi, kebiasaan kita buat, bila kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu pakai baju? Ada orang pakai baju sebab semua orang pakai baju, takkan aku nak telanjang pula. Tapi ada orang niat dia pakai baju kerana syarak menuntut dia pakai baju tadi menutup aurat. Maka dia buat pakai baju tutup aurat kerana Allah Subhanahu wa taala, dan di situ dia dapat pahala. Itu dipanggil ibadah mahdah satu part, dan ibadah ghair mahdah. Ada ibadah ghair mahdah. Ada orang berjalan kaki, dia jalan kaki petang-petang ke pagi kan, dia berjalan kaki tanpa slipper. Tak apa buat ni. Ni perbuatan bagus. Dia kata set sekala kena jalan atas tanah, kaki kita kena pijak tanah. Mana dia tahu? Dia tahu sebab dia baca pasal berkaitan dengan perubatan medical. Seorang lagi dia berjalan atas tanah juga. Kenapa awak jalan kaki tanpa selipar atas tanah? Dia kata sebab dalam hadis Nabi SAW ada sunnah Nabi SAW berjalan sekali-sekala katakan di atas tanah tanpa selipar. Dan dia buat kerana nak ikut sunnah Nabi SAW. Seorang tak jadi ibadat. Yang si A tadi dia buat tak jadi ibadat.
Yang seorang yang kedua ni dia buat tadi dia dapat jadikan ia sebagai satu ibadah kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Itu kita kena faham baik-baik. Jadi ibadah ni tuan-tuan mati Allah bukanlah semata-mata kita kena duduk dalam masjid, dalam surau, dalam duduk tahannus semata-mata, tidak menyatakan. Banyak lagi ibadat ni. Tuan-tuan pergi cari rezeki keluar rumah. Rezeki menyatakan. Ada orang pergi cari rezeki sekadar nak cari rezeki untuk makan kelangsungan hidup. Tapi ada juga orang yang pergi keluar cari rezeki kerana Allah suruh kita cari rezeki yang halal untuk bagi makan kepada ahli keluarga, tanggungjawab, kewajipan kita memberi nafkah kepada isteri dan anak, dan dia buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitana bainahuma, beza di antara dua benda. Moga-moga menghormati Allah kita faham konsep ubudiyah itu, konsep ubudiyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita katakan yang ketiga, saya cuba dapatkan yang sebanyak mungkin menghormati Allah, faedah yang kita boleh kongsikan. Yang ketiga tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah kita dapat melihat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan sangat hebat. Sangat hebat. Semua yang mencari adat luar biasa, katakan tak terfikir oleh otak. Kalau kita lihat peristiwa yang berlaku itu pada zaman Nabi SAW, hanya berlaku satu malam daripada Mekah kemudian ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha. Zaman tu kemampuan orang hanya setakat kita kata pergi naik kuda ataupun unta, tu je. Jadi kemampuan orang tara itulah, masa itulah. Tapi kalau dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat hebat. Sangat hebat. Hari ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan kuasa yang ada pada manusia mampu mencipta kapal terbang yang adanya kapal terbang roket, jet ke atas sebagainya, tetap tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Mengatasi segala-galanya. Di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dituntut untuk melihat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bila naik kapal terbang, tuan-tuan bayangkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila berlaku satu peristiwa, satu perkara yang dahsyat, katakan, fikirkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di manakah kita di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang banyak persoalkan hari ni, tak mengatakan macam contoh benar mati Allah, bila berlaku kiamat besok, macam mana Ustaz kiamat besok berlaku, katakan Allah Alam. Adakah serentak begitu, sini berlaku kiamat ke, kemudian baru berlaku kat sana ke, macam mana berlaku? Sama juga isu kita katakan mayat dalam kubur, macam mana diazab Ustaz dengan sempitnya dalam tu apa semua. Sama juga bila malam Lailatul Qadar, kalau sini malam kat tempat sana sebelah sana siang, macam mana istilah Lailatul Qadar itu. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang tu beriman innallaha ala kulli syai'in qadir, hilang isu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas tiap-tiap satu itu maha kuasa. Mana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatasi sejak apa sahaja yang kita duk bayangkan, kita kata yang tak capai di akal, katakan. Mana kuasa Allah melebihi daripada itu. Melebihi tuan-tuan. Jadi persoalan-persoalan itu boleh dicantas dengan hanya kita katakan kita percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu sebab itu kita kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila Nabi cerita bab ni Isra' dan Mi'raj ni, nama Allah, daripada dia pergi daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha apa semua, sadaqa Rasulullah. Terus berbanding dengan yang sebilangan lain, dia katakan mereka teragak-agak.
Tapi atas dasar kerana keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, percayakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan percaya kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka hilang persoalan-persoalan itu hilang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi itu nama tak perlu nak kita kata syaitan memang dia akan selalu bisik kat telinga kita macam mana tak boleh terima, dia akan sebagainya. Tolak dengan ayat Al-Quran mati Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu dia tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita kena lihat juga kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Hari ni orang duk bincang dalam Facebook, subhanallah, bincang bumi ni flat ke, bumi ni bulat ke, tak habis-habis cerita tu. Tak habis-habis, bergaduh. Hak kata flat, hak kata bulat, macam-macam Allah Subhanahu wa taala. Kita kata nama Allah Subhanahu wa taala, perkara itu kita katakan ialah kita memanglah ada percanggahan, ada sedikit persisihan faham di sisi ulama, katakan bukan di kalangan orang Islam saja, bahkan di kalangan orang Kristian sekalipun. Ada new order dengan yang lama tu apa nama istilahnya dekat dalam Kristian, dia ada yang lama dengan yang baru pun khilaf juga. Bumi ni bulat ke bumi ni lepek? Dalam Islam pun ada juga, katakan adalah sumber-sumber dan tapi nama Allah Subhanahu wa taala, kita kata semuanya nak menceritakan yang perlu kita lihat bukan perbalahan itu, yang perlu kita lihat ialah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boraknya ada buminya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala naikkan Nabi ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Setiap langit ada pintu, ada penghuninya. Ada bagaimana Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi tu, Jibril alaihi salam bawa Nabi ni atas. Bagaimana makhluk yang dinamakan Jibril alaihi salam tuan-tuan, rupa parasnya yang sebenar, katakan ada 800 sayap. Kita pun tak terbayang macam mana 800 sayap. Wallahu a'lam. Kalau dah tengok boleh cerita. Jadi kalau tak tengok, Nabi dah kata gitu, percaya. Situ dikatakan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Tapi bukanlah duk cerita dongeng, tidak. Ini cerita ghaib ini diceritakan oleh Nabi. Sebab itu perkara ghaib tidak boleh kita isbatkan kecuali dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang duk cerita ghaib banyak. Ada duk cerita pasal hantu pun. Orang Melayu buat cerita hantu jangan, tak boleh lawan. Macam-macam hantu pula. Cerita benda gaib. Pocongnya, pontianaknya, langsuinya, hantu galahnya, hantu nilah, macam-macam. Dalam kita dalam Islam katakan kita ada dua. Kita ada jin dengan syaitan tu je. Jin dengan kategorinya, syaitan dengan kategorinya. Allahu a'lam. Jadi itu nama Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita melihat kepada kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Peluang kita berada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini sambil kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita kata manusia ini mampu buat, kita kata manusia boleh buat apa yang paling canggih hari ini, katakan. Itu manusia. Ada yang mencipta manusia ni secara akalnya macam Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mencipta manusia itu lebih hebat ciptaannya. Sebab yang sampai kita kata sampai hari ni badan kita sendiri, manusia ciptaan kita, badan kita ni sendiri tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala tidak ada dia punya spare part ni, bahan gantinya tak ada. Itulah nyata. Habis nak cari spare part yang lain memang tak ada, kecuali kita kata jantung tu boleh ambil daripada orang lain punya letak. Itu pun kalau sama, tak sama tak boleh. Ada Allah a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang kelima kita katakan
antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada daripada istilah daripada Isra' dan Mi'raj ini ialah kedudukan Masjidil Aqsa dalam Islam. Katakan Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama, tuan-tuan. Kita kata Masjidil Aqsa ni katakan adalah masjid yang pertama dibina. Kita tak ada khilaf lah di antara Masjidil Aqsa dengan Kaabah, di mana yang pertama. Ada khilaf di sisi ulama, wallahu a'lam. Tapi apa yang saya nak jelaskan ini, di sini jelas menyatakan kedudukan Masjidil Aqsa itu. Kedudukan Masjidil Aqsa. Maka dalam hati Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa ni pada kedudukan dia di dalam bumi Syam. Bumi Syam ni dalam hati Allah adalah bumi yang penuh keberkatan, katakan berkat. Dan bumi Syam ini adalah, kita panggil istilah dalam Islam dipanggil al-mahsyar al-awwal, tempat berkumpulnya manusia. Sebab besok dekat akhir zaman besok, apabila berlakunya tanda kiamat, iaitu tanda kiamat yang dipanggil nar takhruju, maknanya api yang keluar daripada Qarn Aden, dipanggil api yang keluar daripada Yaman. Tahsyurun nas, maknanya dia akan menyebabkan manusia berkumpul di mana, dipanggil di Syam. Kita akan berlaku nanti, insya-Allah akhir zaman ini kita akan dikelilingi oleh api yang keluar daripada perut bumi. Kita pun belajar sejarah banyak nak, katakan sejarah geologi, geografi dan sebagainya. Dalam geografi, dalam perut bumi ni ada lingkaran-lingkaran api, yang mana akhir zaman nanti Allah disebut dalam hadis Nabi SAW, api akan mula keluar daripada Yaman. Daripada Yaman dia akan keluar api dan akan menyebabkan manusia ni seluruh dunia, api akan merebak daripada Yaman tu, akan merebak ke seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan manusia ini akan berkumpul di satu tempat yang dipanggil Syam. Syam yang ada hari inilah, katakan. Bukan nama orang, Syam, katakan. Ni Syam, balad Syam, katakan. So balad Syam ni termasuklah kita kata Masjidil Aqsa, Syria yang ada hari ini, katakan. Itu termasuk dalam negara Syam. Selepas itulah barulah berlaku tiupan sangka kali pertama, kedua dan sebagainya, seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi dalam hati Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa, kita kata walau macam mana sekalipun, apa yang berlaku sekalipun yang Israel buat hari ini, tetap akan ada orang Islam yang akan memperjuangkan untuk Masjidil Aqsa. Kita tak dapat, Ustaz, kita kat sini macam mana Ustaz nak berjuangkan? Katakan. Ada. Dan orang sana pun tak perlu kita datang, orang Palestin dia kata korang tak perlu datang pun, bantu kami daripada luar, dia kata. Macam mana nak bantu? Sama ada daripada sudut kewangan ataupun doa, bantu mereka daripada sudut tu. Kita nak masuk pun bukan senang, bukan senang, dia kata. Sampai bila? Wallahu a'lam. Yang penting kita berterusan membantu doa, kata. Usaha itu tetap ada. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dan Masjidil Haram ni, Masjidil Aqsa ni antara yang kita dituntut untuk pergi ke sana untuk tujuan ibadat. Disebut dalam hadis sahih mati Allah Bukhari, la tushaddu rihan illa ila 3 masajid. Tidak boleh sungguh kita nak pergi untuk tujuan ibadah kecuali pada 3 masjid: Masjid Aqsa, Masjid Nabi SAW, dan Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan juga Masjidil Aqsa. Dan ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam hadis Nabi SAW, dan tuan-tuan dah dengar banyak. Yang keenam, nanti Allah Subhanahu, yang seterusnya ia katakan, yang keenam, daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam ataupun penghulu pada sekalian anak Adam, dan merupakan imam kepada para anbiya dan para rasul. Itu kita yakini, seperti mana yang sabit dalam hadis sahih Muslim dalam Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam dikisahkan, katakan mengimami, disebutkan mengimami orang, mengimami salat, diikuti oleh para anbiya, nama Allah Subhanahu wa taala dan rasul, katakan. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala
Seterusnya kita katakan yang ke-7 rahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada situ bila kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para anbiya dan para rasul, dapatlah kita tahu bahawa Islam ini ataupun agama itu ialah satu. Daripada start Nabi dimula daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu je Islam. Tidak ada agama lain. Tidak ada agama lain, tak ada. Itulah yang bawa tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, start daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama selain daripada agama Islam. Orang kata agama Melayu lah, apalah macam-macam begini, tuan-tuan mati Allah. Innad dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah itu ialah satu je, Islam. Tak ada agama lain. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Satu, sembah Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Cuma syariat berbeza. Syariat tak sama. Ada syariat zaman Nabi Isa, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Syariat berbeza. Kalau zaman dulu katakan, bila contoh antara perbezaan ni katakan, boleh kita kata contoh kalau harta rampasan perang, ada zaman Nabi umat yang terdahulu, bila perang, harta rampasan perang tu tak boleh ambil, sikit pun tak boleh ambil. Dia akan dikumpulkan satu tempat, kemudian adalah berlaku seperti mana yang sabit katakan. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dibenarkan mengambil daripada harta rampasan perang tadi mengikut pecahan bahagian yang ditetapkan oleh syarak. Umat terdahulu dia nak beribadah tak boleh ikut mana dia nak sembahyang, tak boleh. Dia ada tempat khas, makbad, tempat khas, tempat ibadat dia. Orang Islam tak. Umat Nabi Muhammad tak. Khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lil ard masjidah. Seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan untuk aku ni, umat aku, bumi ni semua tempat sujud belaka. Boleh semayang kok padang ke kok mana ke, tuan-tuan nampak bersih, tak ada najis apa semua, bentar tikar semayang. Tak semestinya kat dalam masjid. Cuma kita adalah kita katakan solat fardu itu dituntut kita ke masjid dan sebagainya. Tapi secara umumnya nanti Allah Subhanahu wa taala katakan boleh solat di mana sahaja, katakan. Ada macam berlaku di negara Arab. Saya kalau masa saya duduk dekat negara Arab, macam orang dekat padang pasir tu naik ni highway, kita kat Malaysia ni nak buat sistematiknya berhentilah dekat highway, dekat RNR semayanglah. Kalau kat Arab mengatakan dia ikut dia dah berhenti kat tepi jalan, ada air, berwuduk, masuk je waktu terus salat tentang sejadah semayang katakan. Kadang dekat mana-mana pun macam Allah, dia yang penting ada tempat ruang dia katakan. Tapi kat Malaysia ni pula dia katakan menjadi sikap pula ada setengah orang bila kata tak ada tempat solat kata. Jadi tak apa, darurat, tak ada tempat semayang. Dah lain pula jadinya. Padahal dia kata syarak dia kata tidak menetapkan tempat yang khusus itu, dia katakan mana tempat boleh, as long dia suci daripada najis dan sebagainya, boleh bintang saja ambil wuduk semayang. Ada wallahu a'lam. Jadi dengan mati Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya kita katakan di sinilah menerangkan kelebihan kelebihan dan kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumaat, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita digalakkan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyakkan selawat, banyakkan selawat. Moga-moga dengan mati Allah Subhanahu wa taala kita janji bila kita berselawat ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Selawat kamu ke atas aku akan sampai kepada aku di mana juga kamu berada.
Ada. Kita berada kat mana pun sampai selawat kita sampai pada Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malaikat safarah, malaikat khas untuk menyampaikan salam kita kepada Nabi SAW. Bila sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, sampai. Automatik terus sampai. Jangan risau kata. Orang jangan kata selawat tak sampai ke apa tak. Ya, itu special untuk Nabi SAW. Maka kita berbanyakkanlah selawat dan kemudian tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita kata kepentingan salat dan kedudukannya dalam Islam. Kepentingan salat dan kedudukannya dalam Islam. Salat telah difardukan sebelum ini kepada umat-umat terdahulu. Tapi kaifiahnya bagaimana untuk umat yang terdahulu, wallahu a'lam. Salat ya katakan. Buktinya kita katakan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi bila turun daripada berjumpa dengan Allah selepas pemfarduan 50 waktu salat itu, bertemu dengan Nabi Musa, Nabi pun suruh minta kurang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Musa AS melihat kemampuan umatnya apabila difardukan salat tak mampu buat. Sebab tu dia minta dengan Allah Subhanahu, dia minta dengan Allah pengurangan. Jadi tuan-tuan mati Allah, 5 waktu salat ni pegang. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jaga salat. Allah dah janji dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jaga salat, moga-moga dengan mati Allah, Allah jadikan kita dapat mencegahkan diri kita. Dengan salat itu dapat mencegahkan diri kita daripada melakukan maksiat, perkara fahsyak dan munkar. Jadi setakat itu saja tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan. Moga-moga semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.